Jadi untuk pada ketika ini, mungkin saudara Anthony pun boleh share sikit macam mana di pihak Pakatan Harapan persediaan. Adakah telah memutuskan semua perkara-perkara yang perlu diputuskan? Sebab saya pun dimaklumkan, saya faham hari ini pun ada majlis mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Mungkin ada isu-isu yang perlu diselesaikan, pembahagian kerusi ke, kerjasama dengan parti-parti lain selain daripada gabungan Pakatan Harapan sendiri ke, ataupun mungkin ada perbincangan tentang manifesto dan sebagainya. Ya, betul, apabila parlimen dibubarkan, kita tak boleh buat apa-apa lagi. Sebab kita terpaksa menghadapi pilihan raya. Sebab mengikut Perlembagaan Persekutuan, apabila parlimen dibubarkan, pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh 60 hari. Dan sebagai parti politik, sudah tentu kita akan mengambil bahagian. Walaupun kita tak bersetuju pembubaran pada ketika ini, tetapi suka tak suka, kita perlu terimalah. Sebab itu keputusan telah dibuat dan mendapat perkenan dari Pertuan Agong. Jadi kita mesti bersedia untuk masuk pilihan raya. Okay? Itu di peringkat parlimen. Di peringkat negeri, kita ada pilihan sama ada nak bubar atau tidak. Sebab tempoh Dewan Undangan Negeri yang ditadbir oleh Pakatan Harapan belum lagi sampai tempohnya. Dia ada baki beberapa bulan. Jadi ada pilihan nak bubar atau tak bubar. Tapi di peringkat parlimen kita tak ada pilihan. Kita mesti masuk pilihan raya. Jadi masuk pilihan raya ini sudah tentu adalah satu perkara yang serius. Perkara yang memerlukan banyak perancangan dan juga pelaksanaan. Termasuklah pemilihan calon, penyediaan kita punya manifesto, kita punya kempen dan sebagainya. Memang kerja-kerja ini memang telah pun dimulakan. Kita pun dah agak dah kemungkinan akan berlaku pilihan raya mengejut. Jadi kita pun nak buat persiapan lebih awal. Sekarang ini kita masuk fasa di mana dia perlu dimuktamadkan. Okay. Dari segi manifesto, dari segi kita punya kita punya tema, kita punya calon dan sebagainya. Jadi Majlis Presiden Pakatan Harapan petang tadi membuat beberapa ketetapan. Yang pertamanya, kita akan mengadakan convention kita lebih awal. Patutnya 29 Oktober. Jadi kita menjangkakan bahawa 29 itu kemungkinannya hari pendamaan calon. Sebab mesyuarat khas SPR pada 20. Jadi kalau mengikut kebiasaannya, seminggu lebih selepas mesyuarat khas itu diadakan pendamaan calon. Maka kita menjangkakan pendamaan calon pada 29. Jadi kalau 29 dia tak boleh buat convention lah. Jadi kita awalkan menjadikan convention itu pada malam 20. Iaitu selepas kita tahu bila pendamaan calon, bila tarikh pilihan raya, malam itu juga kita buat satu convention besar di Ipoh. Pada hari yang sama. Pada malam yang sama, pada hari yang sama. Jadi apabila kita mengadakan convention itu, ada beberapa perkara yang akan kita lakukan. Yang pertamanya, kita akan lancarkan manifesto kita. Okay? Kita akan lancarkan manifesto kita. Kita akan umumkan pembahagian kerusi kita. Iaitu parti mana, lawan dekat mana, itu pembahagian kerusi mesti diumumkan pada 20. Jadi itu ada persiapan yang baiklah. Sebab umum saja bila pendamaan calon kita dah boleh umum kita punya keputusan. Jadi daripada sekarang sampai 20 ada beberapa hari lagi, tempoh beberapa hari, maka apa yang belum muktamad lagi kena muktamadlah. Pembahagian kerusi baik, kita punya manifesto baik, dan kita punya tema dan sebagainya lah, itu semua akan dimuktamadkan sebelum 20 hari bulan Oktober. Jadi malam 20 Oktober kita akan buat pengumuman di Ipoh. Itu pertama. Yang keduanya, di peringkat parti pula. Peringkat parti yang paling penting ialah soal calon. Di peringkat gabungan, kita nak muktamadkan pengagihan kerusi. Nak tahu kerusi mana kita akan bertanding setiap parti komponen. Tapi di peringkat parti, soal calon. Sebab Pakatan Harapan tidak menentukan calon untuk parti komponen masing-masing. Jadi kepimpinan parti komponen masing-masing akan tentukan calon. Kalau calon keadilan, itu kalau kerusi keadilan, pimpinan keadilan buat pemilihan. Kalau DAP, pemimpinan DAP buat pemilihan. Jadi semalam pun kita telah buat mesyuarat tergempah DAP pusat. Jadi kita dah tetapkan beberapa tarikh penting. Iaitu sebelum 17 Oktober, kita minta semua jawatan kuasa negeri senaraikan ataupun hantar senarai nama cadangan calon. Kebanyakan negeri mungkin sudah ada lah. Jadi kita bagi tempoh sampai 17 hari Isnin depan untuk mereka hantar senarai nama mereka. Sejurus mereka hantar senarai nama kepada pusat ada satu komiti
yang dinamakan sebagai five-man committee, iaitu jawatan kuasa 5 orang yang terdiri daripada saya, pengurusi kebangsaan, timbalan pengurusi kebangsaan dan 2 naib pengurusi kebangsaan. Iaitu saya, Lim Guan Eng, Koh Bin Seng, M. Kula dan juga Ngakomeng. Jadi 5 orang ini akan membuat pemilihan. Okay, kita akan putuskan sama ada cadangan itu diterima atau tidak, ataupun kita ada cadangan lain. Maka kita akan tentukan senarai calon kita. Proses ini saya jangkakan akan selesai dalam masa tak sampai seminggu. Jadi bermula 18 Oktober kita akan buat penilaian. Dan kita jangkakan semua penilaian ini akan muktamad sebelum cuti Deepawali. Kita punya target lah. Sebab Deepawali 24 Oktober. Jadi kita dah selesaikan semua tu sebelum pun Deepawali. Sebab apabila kita selesaikan semua tu, kita ada masa untuk buat pengumuman calon dan sebagainya. Sebab kemungkinan besar penamaan calon pada 29. Jadi itu time frame yang telah kita terancang. Okay.